Jadi pada veteran tentera, saya cuma nak ingatkan bahawa apa yang PMBet buat ini adalah yang tidak pernah dibuat oleh Perdana Menteri sebelum itu. Walaupun tidak ada wakil daripada tentera berada dalam kabinet atau dalam parlimen, tapi PMBet terfikir, dia boleh fikir kehendak-kehendak kita. Yang tak pencen pun dapat 1,000, bayangkanlah, mana pernah dapat sebelum ini. Sebut Perdana Menteri mana yang bagi duit kepada tidak pencen sama banyak dengan pencen, tak ada. Kalau saya yang berpencen ini pun, kalau kita ikut kita punya emosi, kita pun tak puas hati. Mana boleh? Saya pencen, dia tak pencen. Saya 1,000, dia 1,000. Tak adil. Mana boleh macam tu? Tapi kita tidak boleh fikir macam tu. Kita tidak boleh fikir perut kita saja. Ya, rezeki yang Tuhan turunkan kepada negara ini harus kita kongsi-kongsikan. Ya, ini yang PMF buat. Ini adalah anugerah Tuhan, rezeki yang Tuhan turunkan kepada negara kita. Jangan kita berkira. Ada juga saya tengok dalam grup-grup veteran. Saya pun ada grup WhatsApp veteran kan. Dia ada yang berbunyi, apalah kerajaan ni, kita berpencen dapat 1,000. Yang tak berpencen pun dapat 1,000 juga dia bagi bonus. Mana adil, dia kata. Kalau macam tu lebih baik aku tak pencen dulu. Ini yang sikap yang saya tidak suka. Iaitu sikap kita fikir perut kita sahaja. Sedangkan kita tahu bahawa rezeki yang Allah turunkan ke muka bumi ini, ya, Allah perintahkan untuk diagih-agihkan di kalangan kita. Ya. Bahkan di bawah PMX juga, ya, veteran tentera yang tidak berpencen, yang lebih usia dan 60 tahun dapat RM300 sebulan. Ini rahmah punya bantuan. Ya. Bukan pencen. Itu bukan kategori pencen. Sebab mereka sebenarnya tidak layak berpencen kalau ikut undang-undang JPA ni. Sebab mereka berhenti awal, tidak mematuhi syarat. Ya, 21 tahun servis. Sebab itu dia tidak bagi, dia tidak disebut sebagai pencen. Ini adalah sumbangan rahmah saja, RM300 sebulan bagi yang berusia 60 tahun ke atas. Sebab bagi PMBank, dia tahu walaupun tidak ada wakil parlimen daripada bekas tentera, kabinet daripada tentera, tapi dia sebelum ini di pemangkang pun dia selalu jumpa dengan persatuan tentera, veteran tentera, dia selalu bertemu dan selalu berdialog dengan mereka. Dia faham bahawa kebanyakan bekas tentera yang tidak berpencen ini, mereka boleh bekerja jadi driver lori, ya, jadi pengawal security dan sebagainya waktu usia mereka muda. Okey, orang boleh terima dia bekerja. Tetapi kalau dah masuk usia 60 tahun, mana syarikat pengawal nak ambil pengawal berusia 60 tahun? Ya. Mana syarikat-syarikat yang bawa driver lori ke apa nak ambil pemandu bas ke, ekspres ke, nak ambil umur 60 tahun? Mereka suka nak dapat kerja. Jadi mereka nak makan macam mana? Mereka tidak ada pencen. Ya. Sebab itu Anwar bagi. Walhal tidak wajib bagi pun. Sebab dia sendiri yang pilih tak nak pencen. Bukan salah kita. Dia yang pilih tak mau pencen. Tetapi Anwar tidak fikir macam itu. Ya, dia fikir manusia. Kebetulan pula veteran ini, saya boleh katakan 90% lebih lah saudara adalah Melayu Islam. Ya. Kita tengok yang masuk askar pun boleh katakan 90 lebih adalah Melayu Islam. Tak ramai yang bukan Islam. Tak ramai yang bukan Melayu. Majoritinya Melayu Islam. Bila dia bagi bantuan seperti ini, bermakna Anwar Ibrahim juga membantu Melayu Islam. Sebab itu saya cukup marah kalau orang kata Anwar ni anti Melayu, Islam terancam, Melayu terancam di bawah kepimpinan PMBank. Tapi mereka tidak melihat perkara ini. Ya. Memanglah Anwar tak sebut, ini bantuan untuk Melayu. Anwar tak mahu main sentimen kaum. Sebab dia adalah pemimpin yang sama sekali tidak suka menyebut tentang kaum-kaum ini. Tentang kasta-kasta ini, dia tak mahu. Tapi kita ada akal, kita fikir sendirilah. Bila diberikan bantuan kepada orang yang tidak berpencen, kita lihat siapa kategori yang tidak berpencen paling ramai? Melayu Islam. Bila dia buat satu program, dia perkenalkan dasar membasmi kemiskinan tegak. Seperti mana statistik yang baru ini dinyatakan bahawa negeri yang paling ramai miskin tegak adalah Kelantan. Bukan saya sebut, bukan saya kena anti Kelantan. Tetapi memang itu statistik yang ditunjukkan. Kelantan adalah negeri yang paling tinggi kemiskinan tegak. Dan Kelantan adalah negeri yang hampir 100%-nya Melayu Islam. Takkan Anwar nak sebut ini peruntukan kepada Melayu Islam? Anwar takkan sebut macam tu. Sebab bantuan ini, Mr. Tegar ni tak kira apa kaum, dia semua bagi. Ya, semua dia bagi. Tak kira apa kaum, apa agama sekalipun.
Tetapi kita fikir sendiri bahawa majoriti yang miskin tegak itu adalah bangsa kita. Bangsa Melayu beragama Islam. Mana secara tidak langsung, apa dasar yang diperkenalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu membantu Melayu Islam. Walaupun tidak disebut saja jelas. Ya? Tapi dia masih dituduh sebagai pemimpin Melayu yang anti Melayu. Pemimpin Melayu beragama Islam yang anti Islam. Di bawah PMBek, Melayu terancam. Di bawah PMBek, Islam terancam. Ini yang dicanangkan di dalam kempen-kempen politik mereka, bahkan di Kemaman ini. Ini yang dicanangkan, saudara. Dan kita lah yang kena jawab. Takkan benda-benda macam ni pun nak tunggu PMBek jawab. Benda yang mudah kita tahu dan kita fikir sendiri tak betul. Kita fikir itu fitnah. Kita kena jawab. Yang perkara-perkara melibatkan dasar, polisi dan sebagainya yang okey, tak apalah PMX boleh jawab di parlimen. Tapi kalau benda-benda tuduhan macam ni, tak perlu tunggu PMX jawab. Kita boleh jawab. Hanya kita mahu tak mahu saja untuk nak pertahankan benda ini. Ya. Menjawabnya tidak semestinya kena buat live macam ni. Menjawabnya tidak semestinya kita kena menulis dalam Facebook, dalam grup WhatsApp. Ya, dalam perbualan kita di kedai kopi bersama teman-teman kita, kita kena jelaskan. Ya. Kalau di Kemaman ni nak cerita pasal tentera tadi, calon tentera, kita jumpa veteran-veteran tentera, pakcik-pakcik yang dalam tentera lama, cerita kat mereka. Ya, apa yang dasar PMX buat untuk veteran-veteran tentera ini. Ini belum lagi kajian kenaikan skim gaji, ya, yang sedang dikaji sekarang ini, yang tahun depan kemungkinan insya-Allah dalam bajet tahun depan kata PMX kita akan mendengar sendiri bagaimana skim kenaikan gaji kaki tangan awam ini. Bila naik kaki tangan awam bermakna naiklah juga gaji askar dan polis. Bila naik gaji askar dan polis bermakna pencen juga akan menikmati kenaikan. Ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang buat. Yang tak pernah dibuat oleh kerajaan sebelum ini 3 bulan. Usahakan nak naik gaji kita yang awam. Nak mengkaji, nak buat jawatan kuasa mengkaji skim kenaikan gaji itu pun mereka tak buat, saudara. Itu yang mereka lindungi dan mereka tak mahu rakyat tahu benda ini. Mereka tak mahu kaki tangan awam tahu benda ini. Dan kita perlu dedahkan kepada kaki tangan awam. Sebab kaki tangan awam sebelum ini menolak kita. Menolak kajian perpaduan. Kita tidak dapat undi, ya. Bukan semua, tapi banyak undi kita awam tak bagi kepada kita. Jangan salahkan mereka, sebab mereka mungkin tak tahu apa yang PMX buat untuk mereka. Kena sebut kepada mereka. Yang menyemak gaji kamu hari ini adalah kerajaan perpaduan. Yang sepatutnya kalau ikut undang-undang 10 tahun mesti semakkan gaji dibuat. Ini peraturan dia. Setiap 10 tahun mesti dikaji gaji kita awam. Selepas 10 tahun di bawah kerajaan Din Cirit kepada Ismail Sabri, usahakan mereka nak gaji, jawatan kuasa pun tak bentuk. Bayangkan kalau zaman Din Cirit dulu buat jawatan kuasa, selepas itu Ismail Sabri, kemungkinan sekarang ini dah boleh menikmati gaji baru. Sebab dia makan masa. Nak mengkajinya bukan sebulan 2 bulan, makan masa. Nak mengumumkan kenaikan gaji baru bukan seperti mengumumkan bonus. Bonus senanglah. Hari ni Perdana Menteri nak bagi bonus, bulan depan boleh bagi bonus sebab dia sekali bagi je. Tapi skim kenaikan gaji ni bukan macam itu. Dia melibatkan grade gaji, skim penjawat awam, berapa ramai penjawat awam dan melibatkan pencen, allowance dan sebagainya. Jadi perlukan kajian. Makan masa. Datuk Seri Anwar kata lebih kurang 5-6 bulan. Nak kaji saja 6 bulan. Lebih kurang. Sebab tu Datuk Seri Anwar kata sekarang ini sedang dikaji. Bahkan dia minta kajian itu disegerakan. Sebab kalau boleh bajet tahun depan dia dah boleh umum dah gaji baru. Sebab tu dia minta jawatan kuasa itu kalau boleh segerakan kajian itu. Kalau itu dilakukan dulu di bawah kerajaan Din Cirit, sekarang ni tidak ada masalah. Tapi mereka tidak pernah nak sebut tentang itu. Jawatan kuasa pun mereka tak bentuk. Macam mana mereka nak kaji? Masuk Ismail Sabri pun diabaikan. Bila PMX ambil alih, baru PMX mulakan. Dia mulakan itu pun kaki tangan orang kata apa? Oh, baru nak kaji. Kami dah lama minta naik gaji. Sekarang ni Anwar Ibrahim baru nak kaji. Tengok. Orang nak tolong kita pun kita masih duk kata macam ada. Yang tak pernah tolong kita itu kita boleh sokong sekarang ini. Itu yang saya pelik. Itu yang saya pelik.
Yang tak pernah bantu kita, yang tak pernah sebut pun tentang gaji kita, kita boleh sokong dia hari ini. Orang yang sekarang ini yang ambil berat nak bantu kita, kita kutuk dia macam-macam. Oh, baru nak buat, baru nak gaji. Ini yang dikatakan tidak, yang dikatakan apa? Kufur nikmat. Tidak ada kesyukuran. Tidak bersyukur dengan orang nak bantu kita. Dalam Islam ni, kalau kita tidak pandai bersyukur, maka tunggulah kehancuran. Kesusahan akan menimpa kita. Sebab kita tidak bersyukur. Walaupun kita ada walaupun kita cukup keperluan, kita gaji kita besar, tapi kalau kita tidak bersyukur, kita tidak pernah akan dapat rasa kesenangan dalam hidup. Sentiasa tak cukup walaupun gaji besar. Sebab Tuhan akan sempitkan rezeki kita. Kita nampak gaji kita besar. Kita nampak gaji kita lebih pada orang lain. Tapi kenapa kita susah? Kenapa orang lain gaji kecil kita tengok bahagia, tak ada masalah? Kita gaji besar, kita pula rasa macam tak cukup. Sebab apa? Sebab Tuhan sempitkan rezeki kita, saudara. Sebab apa Tuhan sempitkan? Sebab kita tidak bersyukur. Malah kita menghina orang yang nak bantu kita. Kebanyakan kita orang kena pegawai yang menghasut kita tengah bawah untuk memburuk-burukkan PMX. Jangan bagi ini ikut DAP. Ini semua bukan anti-Islam. Hasut kaki tangan kerajaan di bawah. Dia pegawai, dia gaji dia besar. PMX nak tolong kita yang gaji kecil ni, yang kerani ni. Dia pegawai. Dia hasut kita. Kita termakan. Kita tak fikir kenapa dia marah sangat ke PMX. Kita tak fikir. Kadang-kadang saudara, ada kaki tangan pegawai yang gaji besar, yang pangkat besar lah, kaki tangan awam ini, mereka tidak suka PMX. Bukan kerana DAP, bukan kerana Islam, bukan kerana anti Melayu pun. Kerana mereka dah tak boleh makan duit tepi. Ini masalah yang berlaku dalam kaki tangan kerajaan hari ini. Sebab mereka dah bertahun-tahun mereka makan duit tepi. Apa pun projek yang sampai, mereka nak ambil komisen, mereka nak makan duit tepi. Bahkan guru besar sekolah pun nak makan duit tepi. Apa bukti dia? Baru ini berapa banyak guru besar sekolah dihadap ke mahkamah. Kes rasuah. Pau duit, komisen. Kerani pun ada berani makan lagi duit tepi. Oh, selama ini bila kita sebut pasal rasuah, yang kita terbayangkan polis. Yang kita terbayangkan, oh, custom, immigration, JPJ, ini kaki rasuah. Tapi sebenarnya guru besar pun ada. Walaupun sikit, nak makan juga di tepi. Oh, tender kantin. Tender kantin pun, berapa sangat lah orang mereka kantin tu untung. Tapi nak juga sakau. Nak juga komisen. Kalau kau nak tender kantin sekolah aku, takkan tak ada apa-apa kot. Ni. Amalan ini biasa diamalkan puluhan tahun dulu. Bukan semua, saya tak sebut semua. Ada yang jujur, ada yang berintegriti, tapi berlaku puluhan tahun dulu. Dan pegawai-pegawai seperti inilah saudara, hari ini, hari-hari cucuk jarum kepada kerani-kerani, pegawai bawahan, kaki tangan bawahan, supaya jangan sokong PMX. Sebab dia dah tak boleh makan duit tepi. Selama ni dibagi anak bini dia makan duit haram ini, kali ini dia tak dapat duit haram itu. Macam projek tandas, kebersihan tandas. Satu sekolah 70,000. Sekarang ni guru besar tak dapat duit tepi. Tak dapat sakau 70,000. Berani sakau. 70,000 boleh buat tandas cantik. Kalau dulu sorry lah 70,000 nilai itu. Kalau dulu nak repair tandas, saya rasa satu sekolah tak cukup 70,000. Ratusan ribu. Sebab apa? Penyakau ramai ni. Yang menganga mulut nak makan duit haram ni ramai kiri kanan. Kontraktor kena bagi ni makan kiri kanan ni. Saya silap. Pengawal guard sekolah tu pun nak juga sikit. Tapi di bawah PMX 70,000 cukup. Cukup cantik. Baru ni ada di-viralkan. Satu sekolah digambarkan projek tandas siap, tetapi kualiti tak ada. Ya, pipe yang tidak berapa betul, berkenan keadaan tak baik. Ini diviralkan oleh Kementerian Pendidikan, kata dia akan siasat. Ini cara kita. Bila kami bagi 70,000, kamu kena buat dengan standard 70,000. Buat betul-betul. Jangan nak jimat-jimat lagi. Kalau berlaku aduan yang tak betul, kita akan siasat. Saya silap tindakan diambil. Paling-paling tidaknya, kamu akan di blacklist lagi. Mana lain kali kamu tak dapat lagi projek. Ini ketegasan kita.
Bukan banyak pun 70,000. Tetapi kerajaan dulu tak buat. 1,000 pun dia tak bagi untuk dia pay tandas. Serah. Semalam dalam room TikTok Yani, seorang anak budak kecil umur 13 tahun masuk room. Kebetulan dia masuk. Kita tak mau cerita politik sebab dia budak sekolah. Kita nak cemari dia pemikiran dengan politik. Cuba kita tanya dia macam mana dengan tandas sekolah dia. Dia kata cantik. Cantik, dia kata tanah guru cantik, tanah murid pun cantik. Sebelum ini, dia kata sebelum ini teruk. Kotornya, dengan singki tersumbatnya, dia kata. Ini budak. 13 tahun, dia tak boleh menipu. Dan dia bukan politik. Dia pun tak tahu yang kita sembang politik. Dan kita tak mau gunakan budak ini untuk kita racuni dia dengan pemikiran politik. Cuba kita tanya dia. Nak bagi semua viewers dengar. Budak ini cakap. Dia sebut nama sekolah. Dia nyatakan nama sekolah. Dan dia kata tandas dia cantik sekarang. Dulu teruk, dia kata. Sampai tanah guru pun dah cantik sekarang ini. Tapi bagi PAS apa? Ya, lebay-lebay apa? Dia persendakan PMX. Ini Perdana Menteri tandas. Tengok. Bukan nak terima kasih. Ya, bukan nak terima kasih. Tempat berak kencing anak kita pun PMX ambil berat, saudara. Bersyukurlah. Yang selama ini tak ada pemimpin, usahakan pemimpin. Kadang-kadang guru besar pun tak ambil tahu tempat kencing berak anak kita di sekolah. Guru besar pun malas nak melintas depan tandas. Dia tahu tandas tu busuk. Tak ambil tahu. Ini Perdana Menteri. Tempat kencing berak anak kita pun dia ambil tahu, saudara. Itu pun tergamak kita kutuk dia. Tergamak baca doa laknat ni. Kunut nazilah nak jatuhkan kerajaan ini. Kerana gagal kita nak ambil alih kuasa. Itu aja. Kerana kita nak jadi kerajaan, kita tak boleh jadi kerajaan. Kita nak tebuk atap, tak boleh. Tak ada jalan nak tebuk atap. Gunakan kunut nazilah. Mengadu dengan Tuhan. Dia ingat Tuhan itu bodoh macam dia, tak boleh. Dia ingat Tuhan tu bodoh, tak tahu niat dia, nawaitu dia. Minta dengan Tuhan. Hancurkan kerajaan ini. Kerajaan ini zalim. Sebab apa zalim? Sebab repair tandas anak saya sekolah. Sebab apa zalim? Sebab turunkan judi. Sebab apa zalim? Sebab nak hapuskan kemiskinan tegar. Mengadu dengan Tuhan. Dia ingat Tuhan tu macam rotak balaon ni. Cakap kamu semua nak betul. Cakap kamu semua betul. Ini yang kata tunggang agama. Minta dengan Tuhan, bukan pada tempat dia. Sedangkan Tuhan suruh kita bersyukur. Walaupun sedikit nikmat yang kita dapat, bersyukurlah. Sebab orang kalau bersyukur dengan nikmat yang Tuhan bagi, Tuhan akan lipat gandakan dengan nikmat tersebut. Tapi kalau nikmat yang kita dapat, kita persendakan, kita hina dia, tunggulah masa kehancuran dia. Sebab itu kesepitan hidup sentiasa melanda kita. Sebab itu kita tengok pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Nasional ni siang malam mereka seperti meroyan dalam parlimen, meroyan dan ceramah, meroyan, berapu, fitnah mata-mata. Sebab apa? Sebab jiwa tak tenteram. Ni Mahathir ni pun ni. Ya. Dan nak mampus tu pun hati tak tenteram, bercakap fitnah Anwar. Dalam terbaru saya dengar dia kata apa? Ini kerajaan apa ni? Kerajaan apa disebut? Kerajaan bangsat ke apa? Digelar kerajaan Malaysia Madani ni. Kerajaan haprak dia sebut. Cikgu Bat kata Perdana Menteri itu dajal. Kau tengok pemimpin dia keluar daripada mulut pemimpin dia. Mereka berkawan dengan ulama. Sepatutnya bila kita berkawan dengan ulama, bahasa kita semakin cantik. Bak kata orang tua-tua dulu, kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, kita akan jadi wangi. Tapi mereka ni berkawan dengan ulama, bertambah teruk bahasa. Cikgu Bak dulu bila bersama dengan PKR tak macam tu. Bersama dengan puak-puak ni keluar dajal. Sebab ikut Mahathir, oh ini kerajaan haprak. Sebab apa haprak? Sebab tak ikut macam aku dulu. Aku 22 tahun, aku kayakan anak aku. Aku 22 tahun, aku bagi kroni aku. Vincent Tan, apa lagi token judi, semua aku bagi. Sebab apa PMX tu haprak? Sebab dia tak macam aku. Aku dulu jadi Perdana Menteri, aku penjarakan musuh-musuh politik aku tanpa bicara. Data naik SA puluhan tahun. Alasan Anwar itu haprak. Sebab tak ikut cara dia. Tak ikut cara zalim dia.
Tak ikut cara kronisme, nepotisme yang dilakukan, yang diamalkan. Sebab Anwar tak buat, maka Anwar dikatakan kajian haprak. Bagi kita yang sama-sama menyokong kepimpinan PMX, kita patut bersyukur. Walaupun kita tak dapat apa-apa, tidak ada masalah. Kita tak dapat, asalkan orang lain dapat. Kita tak dapat, anak cucu kita dapat. Apa masalah? Dan yang paling penting, kita memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang lebih baik. Kita bukan nak pilih malaikat, saudara. Kita bukan nak pilih Nabi. Kita bukan nak pada menteri kita seperti malaikat, seperti Nabi. Ya, yang maksum, yang tak melakukan apa dosa, salah apa pun. Bukan itu. Kita tahu manusia ni ada kelemahan dia. Manusia juga melakukan dosa. Itulah manusia. Tetapi kita memilih pemimpin yang terbaik berbanding dengan pemimpin yang rasuah. Biar lemah tak apa. Lemah boleh dibaiki. Kelemahan boleh dibaiki. Kelemahan boleh ditegur. Tapi kalau pemimpin rasuah, saudara, kita tegur, kita yang kena. Saya tak anggap Anwar perfect semua. Ada kelemahan dia dan saya pernah kritik. Tetapi itu yang ada, yang Allah pinjamkan kepada kita sekarang ini. Yang seharusnya kita syukuri.